Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Paras kemiskinan peserta projek Agropolitan Kelantan Selatan dikurangkan sehingga ke tahap sifar menjelang 2020. Itu sasaran Kerajaan Persekutuan menerusi Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC yang akan membantu membangunkan ekonomi peserta miskin tegar. Menurut Pengarah Jabatan Pembangunan Persekutuan Negeri Datuk Makhtar Mustafa, selain itu Kerajaan Persekutuan juga berazam melahirkan generasi yang mampu berdikari. Ada di antara mereka telah mendapat pendapatan lebih daripada RM1,200 dan ada sedikit saja yang 13% yang mendapat pendapatan RM800. Ini bergantung pada usaha-usaha kerajinan mereka untuk membuat kerja-kerja tambahan dan sebagainya. Dan saya menyerulah kepada peserta-peserta yang kita pilih ini dapat terus melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Datuk Makhtar ditemui media pada Majlis Ramah Mesra bersama peserta Agropolitan Kelantan Selatan di Gua Musang. Sementara itu, menurut Ketua Pegawai Eksekutif ECERDC, Datuk Jebasinggam Isaac John, ketika ini terdapat 325 peserta Fasa 1 Agropolitan Kelantan Selatan di Gua Musang, Kuala Krai dan Jeli. Mereka dilatih mendapat pekerjaan dalam projek pertanian dalam kawasan ECERDC. Agropolitan Kelantan Selatan adalah sebahagian daripada program membasmi kemiskinan agropolitan yang dilaksanakan Kerajaan Persekutuan. Ia selaras dengan program transformasi kerajaan, GTP dan program transformasi ekonomi, ETP. Oleh kerana sehingga kini 85% peserta telah berjaya mendapat pendapatan RM1,200 dan ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk menjadi negara kita negara pendapatan tinggi. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Fauzi Cik Mat yang turut hadir berkata, Kerajaan Negeri menyokong usaha Kerajaan Persekutuan dan ECERDC dalam mengubah taraf hidup rakyat. Beliau berharap golongan berkenaan dapat menggunakan kemudahan yang diberikan sebaik mungkin. Kelantan dijangka tidak berdepan masalah kekurangan bekalan asas dan makanan sepanjang bulan Ramadan kali ini. Bagi memenuhi keperluan pengguna, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Wilayah Timur sudah membuat persiapan awal. Ini termasuk meningkatkan tempahan sebanyak 2 kali ganda berbanding hari biasa, khususnya di Pusat Pengedaran Barang Keperluan Rakyat iaitu Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Tunjung di Kota Baru. Menurut pengarahnya, Muhammad Arifin Awang, selain memastikan bekalan asas seperti minyak, tepung, gula, ayam dan daging mencukupi, Fama juga melakukan pemantauan setiap hari dalam memastikan peniaga patuh terhadap peraturan ditetapkan kerajaan dengan tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barang sesuka hati. Pada masa yang sama, pengguna dinasihat berhemah serta bijak memilih premis dengan membuat pembandingan harga. Apabila pengguna datang, insya-Allah bekalan setakat hari ini tak ada. Bekalan mencukupi. Dan kalau mereka pergi ke tempat-tempat lain, peniaga lain yang ada 300-400 orang lagi tu, kalau nasib tak baik, jumpa itu luar daripada kawalan kami. Dalam temu bual bersama RTM, beliau menjelaskan bekalan santan kelapa juga mencukupi sepanjang Ramadan nanti. Selain membuat tempahan dengan pemborong kelapa tempatan, Fama turut mengimport kelapa dari luar Kelantan termasuk dari Terengganu, Selangor dan Perak bagi menampung keperluan bahan makanan tersebut yang dijangka meningkat. Sementara itu, Fama menawarkan 220 tapak bazar Ramadan di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru kepada peniaga. Fama bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT bagi memastikan peniaga mematuhi peraturan termasuk daripada aspek keselamatan makanan, kebersihan dan tempat letak kenderaan yang mencukupi bagi keselesaan peniaga dan pengguna. Lazimnya, usia persaraan dipenuhi dengan aktiviti bersama keluarga. Namun, lain pula dengan seorang bekas guru sains dari Sekolah Kebangsaan Cantum Bacok yang mengisi masa lapangnya dengan mencipta inovasi. Muhammad Sulaiman, 57 tahun yang lebih dikenali dengan panggilan Cikgu Mat, pernah digelar profesor di sekolahnya suatu ketika dahulu. Semuanya kerana minatnya mereka sesuatu untuk manfaat bersama. Terbaru, Cikgu Mat mencipta motosikal menggunakan kuasa gas mudah alih. 6 bulan diambil untuk membuat beberapa pengubahsuaian terhadap enjin motosikal itu.
Beliau mengakui sukar dan mengambil masa yang panjang kerana banyak yang perlu diubah suai bagi membolehkan gas dijadikan sumber kuasa. Menggunakan peralatan biasa, cuma kita mengambil masa sedikit dan terpaksa berfikir banyak sedikit untuk mencari gabungan yang sesuai untuk menghasilkan suatu motor yang hampir sama yang menggunakan minyak. Gas mudah alih yang disambung ke bahagian enjin yang sudah diubah suai mempunyai picu untuk ditarik jika berlaku kecemasan seperti kebocoran gas dan sebagainya. Gas 250mm yang berharga RM3 itu mampu menggerakkan motosikal sejauh 11 km. Sebelum ini, beliau mencipta motosikal off-road 2WD untuk kegunaan lasak. Kini selepas bersara, dia mempunyai banyak masa untuk menyambung minatnya dalam dunia inovasi yang tergendala kerana tugas sebagai pendidik. Menurut jirannya Awang Daud, kesungguhan Cikgu Mat harus dicontohi. Saya pun tak jangka yang sahabat saya ni begitu kreatif mencipta ataupun mengubah suai motor yang sedia ada menjadi lebih baik. Jadi bagi saya lah sebagai kawan dan juga anak tempatan, rasa sangat bangga lah. Sekian paparan bahan berita wilayah dari Kota Baru untuk kali ini. Kembali kepada rakas tugas di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.